Okay, so for now kita telah pun discuss about the first one is about binomial distribution, where we can write it into x is distribute binomial of n p, and we also have look at the second distribution, that is Poisson distribution with PO and with its lambda. And we also have discussed about normal distribution, so n with mu and sigma square for its variance, and we discussed them exclusively. Okay, maksudnya kita dah tengok binomial secara khusus, and then Poisson secara khusus, and normal secara khusus, where normal ni kan, kalau ingat kita akan convert kepada nilai z lah, iaitu standard normal with mu is equal to 0 and sigma square is equal to 1. Okay, so yang kita discuss ialah secara kata apa, eksklusif kan, secara terasing. Now untuk this part, apa yang kita nak tengok ialah macam mana, okay, kita nak convert ataupun kita nak approximate binomial kepada normal. Okay, so dia akan ada satu ataupun beberapa keadaan ataupun condition yang mana kita boleh approximate binomial ni kepada normal distribution. Okay, and as we know, bino dan juga Poisson ialah discrete and normal ialah continuous. Therefore, untuk kita convert ataupun approximate bino kepada normal, and we need to execute yang satu benda yang kita panggil sebagai continuity correction. Okay, so before kita tengok continuity correction ni, okay, apakah idea di sebalik continuity correction ni, kita tengok dulu macam mana atau apa condition yang menyebabkan binomial ni, okay, kita boleh convert ataupun approximate menggunakan normal. Okay, the first one, syarat dia ialah nanti dalam soalan, kan, you know ataupun you will notice n, iaitu number of trial must be large. Biasanya ada pendapat dikatakan n more than 30, ada pendapat dikata n more than 50. It depends lah, tapi kalau nampak n tu large, it means tu adalah salah satu indication ataupun condition yang menyebabkan bino kepada normal. Next one ialah kita boleh nampak yang kalau kita darabkan NP, iaitu kita punya mean dengan NP, dia akan lebih daripada nilai 5. Itu syarat yang kedua lah. And syarat yang ketiga, nilai P ialah antara 0.1 up to 0.9. Okay, and biasanya ketiga-tiga syarat ni lah yang kita akan tengok. Okay, and sometimes ada juga yang menyatakan P approximately lebih kurang nilai dia 0.5. Ada orang cakap macam tu lah. Okay, so ketiga-tiga syarat atau keempat-empat syarat ni lah yang menyebabkan binomial boleh di-approximate menggunakan normal. Okay, and bukan saja-saja, sebab kalau kita nak tukar daripada discrete kepada continuous, now we have to do or perform continuity correction. Apa maksud continuity correction ni? Continuity correction ni ialah sebenarnya idea dia ialah macam mana kita nak tukar something yang discrete, kan, distinguishable, discrete, kepada something yang continuous. That's why kita kena ada some correction, ada pembetulan sikit, ada adjustment yang kita kena buat. Okay, itulah maksud continuity correction. So now, sebelum kita proceed lebih kepada macam mana nak discuss soalan, so kita tengok dulu skills, iaitu macam mana kita nak perform continuity correction, or just tulis sebagai apa nama dia, CC lah. Okay, continuity correction. So basically continuity correction ni, okay, dia just sama ada you need to plus with 0.5 or
you need to minus with 0.5. Okay, so untuk memudahkan perbincangan kita, okay, kita akan tengok example number 33. Example number 33 untuk kita tengok apa idea di sebalik continuity correction ni. Kat mana kita kena plus, dekat mana kita kena minus. Okay, so if you look at the example number 33, so let x been distribute binomial and p. Now we need to, or we can approximate binomial tu kepada normal. Okay, and write down the probability you need to calculate for y as the approximation to x. So now y dia jadi normal, maksudnya dia dah bagi, maknanya syarat tu memang dah dipatuhi lah dalam keadaan ni. Okay, example number 33 ni kita bukan nak tengok dia punya keadaan tu sangat, condition sangat, tapi kita nak lebih fokus kepada macam mana kita nak apply or execute continuity correction. Okay, so we will look at the this example number 33, and maybe saya akan tambah sedikit sebanyak lah. Oh, by the way, okay, daripada binomial, okay, nak kepada normal. Okay, if you notice kan, and kalau kita perasan, okay, mu untuk normal ialah mean, and sigma square ialah dia punya variance. Okay, so by the way, kalau kita tengok yang binomial, dia punya mean untuk binomial ialah NP. Kan, nak cari mean bagi binomial lah, kita darab n dengan p. And untuk variance for binomial, kita akan ambil n darab p darab q. Hence, selepas kita tukar bino kepada normal, okay, dia akan jadi macam ni. X normally distribute, now mean kita mu, dia akan jadi np. And variance dia akan ambil np and PQ. So this is our new distribution nanti. Okay, right, and ni masih lagi X and belum lagi di-convert kepada standard normal. Okay, that's why kalau awak nampak dekat example number 33 tadi, daripada bino bagi NP, now Y iaitu normal, and dia akan jadi NP and then NPQ tu. Sebab dia nak dapatkan distribution tu. Okay, tu selingan lah. Okay, now fokus kepada yang utama kita sekarang ni, iaitu how we perform continuity correction. And now kalau tengok yang A, okay, dia bagi find the probability of x less than 15, kan? Okay, kalau dia less than, okay, kalau syarat dia ialah less than, keadaan dia sekarang ni, kalau nak senang, okay, you buat you punya number line. Okay, so this is your, let's say your 15, so this is your 16, 17 and so on. This is your 14 and then 13 and so on. Okay, so pada asalnya kan, soalan ni dia nak yang x less than 15. Okay, x less than 15 kan. Okay, kalau kita nak tengok yang less than 15, maksudnya kita nak ada 15. Kita tak nak kan, kita tak nak 15 tu termasuk. So, apa yang berlaku, kita tak nak 15 tu termasuk, means kita akan start our continuity correction dekat sini lah. Okay, so kita nak ambil daripada situ, so that 15 tu tak termasuk. Okay, so apa yang berlaku kat sini, this one akan jadi, bila kita buat continuity correction, dia akan jadi probability of x less than 14.5. Means kita dalam keadaan ni kita akan minus dengan 0.5. Sebab apa? Sebab kita tak nak 15 tu termasuk, so kita akan adjust sedikit ke bawah, iaitu 14.5. Okay, and this one untuk 14.5 ni, this one dia dah jadi yang untuk normal. Okay, and lepas ni kalau nak kira, dia akan jadi kena guna ni lah, kena apply yang standard normal pula. Okay, so yang A ni lah jawapan dia, kita akan minus dengan 0.5. Okay, next yang B. Okay,
Yang B dikatakan situ probability of X more than 12. More than 12. So again, if you plot dia dalam kita punya number line, we have 12, 13, 14, kat sini 11 dengan 10 dan so on. So kita nak yang 12 ke atas, kan? And 12 tu kita tak nak masuk, kan? So bila kita tak nak 12, means kita kena anjak dia ke depan sedikit. So ni kawasan yang kita nak ambil. Kita akan ambil daripada sini sampailah ke atas. Okay. So apa maksudnya? Maksudnya dalam keadaan ni kita bukan minus 0.5, tapi kita kena anjak dia sedikit, iaitu plus 0.5. Means this one dia akan jadi, bila dia dah convert kepada normal, dia jadi X more than 12.5. Okay. Right. So next one, untuk C, find the probability of X less than or equal to 17. Okay. So again, this one, sketch your number line. 17, 18, let's say this is your 19. So 16, 15. Alright, so now dalam keadaan yang ni, 17 tu kita nak ambil, and 17 ke bawah, kan? Okay. So kalau 17 tu termasuk, apa yang berlaku sekarang ni ialah kita nak includekan sekali nombor 17 tu dalam pengiraan kita. Means untuk kita buat continuity correction, kita kena ambil yang termasuk nombor 17. So ni kawasan yang kita nak sampai ke bawah. Okay. So apakah maksudnya kat sini? Bila kita nak masukkan 17 tu dalam our calculation, means kita akan plus with 0.5. So our probability dia akan jadi probability of X less than or equal to 17.5. Okay. Sebab kita nak include sekali nombor 17. Kita tak nak 17 tercicir. Okay. And next one, untuk D, the probability from 12 and up to 15. Okay. So untuk soalan yang D ni, again, our number line. So 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alright. So kita nak daripada nombor 12, and 12 ni tak termasuk. Okay. Sehinggalah nombor yang kelima, 15, yang mana 15 tu termasuk. So kita nak cari kawasan ni, kan? So 12 tu kita tak nak, betul? So 12 kita tak nak, means kita tak nak includekan sekali 12. So kita adjust ke depan sedikit. And 15 ni kita nak, kan? So kita kena adjust bagi dia masuk. So this is your kawasan yang kita nak cari. Okay. So apakah nilainya? Kalau kita tengok kat number line kita tu, nilai dia akan jadi, find the probability of from 12.5 sehinggalah 15.5. Inilah kawasan yang kita nak cari apabila kita dah apply continuity correction. And please remember, continuity correction mesti plus or minus 0.5 sahaja. Okay, dia akan tambah 0.5 ataupun minus 0.5 sahaja. So this is what we call as continuity correction. And kalau saya bertambah sedikit, okay, untuk soalan E, okay, contoh, find the probability of X equal to 15. Kalau dia equal, macam mana pula sir? Kan? Okay, kalau equal, now equal untuk continuous, kan? Untuk discrete boleh lah dia equal, kan? Untuk continuous memang tak boleh lah kalau dia equal. So kalau dia equal macam ni, okay, so this is your 15.
So we have 16, 17, we have 14, we have 13 and so on. So kalau kita nak yang 15 only, bila kita apply continuity correction, kita nak jadikan dia sebagai bentuk interval. So what we need to do, kita kena jarakkan sedikit ke sini, kita kena tarik dia ke sini, and kita juga kena tarik dia ke belakang. Jadi bentuk interval. Okay, so this is what we are looking for sekarang ni. So nak tarik berapa banyak sah? Again, bila continuity correction, dia sama ada plus 0.5 or minus 0.5 kan. So kat sini dia akan jadi plus 0.5 and kat sini is minus 0.5. So dekat sini dia akan jadi probability from 14.5 up to 15.5. So inilah yang kita namakan sebagai continuity correction. So inilah yang X yang baru yang kita nak cari. Okay, so hopefully this video helps you in understanding what we call as continuity correction. Okay, pendek kata, idea dia continuity correction ni ialah untuk kita tukar something yang discrete kepada something yang continuous dalam bentuk interval. Okay, alright, so thank you and stay tuned for the next video. Bye bye.